Baik ya, kita boleh mulakan surah Al-Furqan atau sebutan suratul Furqan. Mulai daripada ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad, dan demi sesungguhnya. Sarrafnahu, telah kami ulang-ulangkan akannya. Telah kami ulang-ulangkan akannya. Bainahum, di antara mereka. Liyadzakkaru, supaya mereka ambil ingatan. Fa'aba, maka telah enggan ia. Aksaru, oleh kebanyakan. Annas, manusia. Illa, melainkan. Kufuro, kufur. Kufur ya. Baik, saya mas mula. Walaqad sarafna. Sarafna ni biasa maknanya ya telah kami ulang-ulangkan. Tapi dalam ayat ni tidak berapa sesuai dengan makna ulang-ulangkan. Biasanya ayat-ayat Allah ulang-ulangkan dengan perkataan sarafna. Tapi di sini ya, kerana di sini ada kaitan dengan ayat atasnya iaitu hujan, ya, boleh diletakkan makna yang sesuai, telah kami edarkan. Ya, telah kami edarkan akannya. Sarafnahu tu. Nak menyesuaikan dengan makna ya, makna dengan ayat atas. Ayat atas berkaitan dengan hujan, ya. Jadi sarafna ini kita kena sesuaikan dengan makna telah kami edarkan akannya. Tapi pada ayat-ayat lain, kalau dia menyebutkan ayat-ayat Allah contohnya, bolehlah diterjemahkan dengan makna telah kami ulang-ulangkan. Ya. Baik ya, saya mak semula. Walaqad sarafnahu bainahum, dan demi sesungguhnya telah kami edarkan akannya bainahum, di antara mereka. Mana hujan itu Allah telah edarkan atau sebarkan ya di antara mereka. Liyadzakkaru, supaya mereka ambil ingatan. Ya, ambil ingatan atau ambil pengajaran ya tentang kekuasaan Allah. Ya, Allah telah taburkan hujan tadi ke bumi. Ya, supaya mereka ambil ingatan. Fa'aba, maka telah enggan ia aksarun nas, oleh kebanyakan manusia. Illa kufura, melainkan kufur. Kufur ni maknanya ialah ia tidak mengenang budi. Ya, artinya mereka mengingkari nikmat. Artinya kebanyakan mereka ini ya, mereka mengingkari nikmat Allah Taala. Allah sudah hujankan ya untuk kesuburan bumi, bagi minuman binatang ternak dan juga manusia kebanyakan, tapi mereka enggan untuk jadi orang yang bersyukur. Bahkan mereka memilih kepada kekufuran. Kekufuran ini maknanya mengingkari nikmat Allah, yang mana sembahan tadi ia diberikan kepada selain Allah. Patut ke macam tu? Ya? Lagi, walau dan jikalau, syi'na, telah kami kendaki, la ba'asna, nescaya telah kami bangkitkan,
Fi kulli pada tiap-tiap qaryatin negeri. Nazira seorang pemberi ancam. Dalam braket Rasul. Walau syi'na, dan jikalau telah berkendak kami, la ba'athna, nescaya telah kami bangkitkan fi kulli qaryatin nazira, pada tiap-tiap negeri seorang pemberi ancam, mana seorang rasul. Kalau Allah mahu, tiap-tiap negeri semua ada rasul. Ya. Kalau Malaysia berapa negeri? Ya. Semua ada rasul. Contohlah, ya. Jadi, ya, kalau Allah mahu, tapi Allah tidak kendaki satu rasul untuk seluruh alam, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dulu-dulu umat dulu-dulu, ya, mereka ada rasul mereka. Tapi kepada akhir zaman, ya, mereka tidak ada 2-3 rasul, melainkan seorang rasul yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah rasul akhir zaman, ya. Zaman dulu ada rasul sampai 3 rasul, ya, didatangkan. Ya, zaman Nabi Ibrahim, ya, sama dengan zaman sezaman dengan Nabi Lut. Ya. Begitu juga Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Khidir satu zaman. Ya. Jadi, ya, kepada Nabi Muhammad, ya, dia menjadi rasul, ya, lil alamin, untuk seluruh alam. Sambung lagi, fala tuti, maka jangan engkau taati al-kafirina, akan orang-orang yang kafir. Wajahidhum, dan berjihadlah oleh engkau terhadap mereka. Dan berjihadlah oleh engkau terhadap mereka, bihi, dengannya, jihadan kabira, jihad yang besar. Fala tuti'il kafirina, maka jangan engkau taati akan orang-orang yang kafir. Ya, dalam urusan ini, ya, mana tidak boleh mentaati, ya, orang-orang kafir yang mana mereka bertuhankan hawa nafsu. Wajahidhum bihi, dan berjihadlah oleh engkau terhadap mereka dengannya. Nya itu balik pada Quran. Ya, berjihadlah oleh engkau dengannya, itu dengan Al-Quran. Jihad dan kabira, jihad yang besar. Jihad ni mana sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh, ya, untuk menyampaikan Quran terhadap mereka, ya, dengan kesungguhan yang amat besar. Itu, ya, sebab Al-Quran itu adalah kebenaran daripada Allah. Sedangkan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir ini, mereka menurut hawa nafsu mereka. Sambung lagi, wa huwallazi, dan dialah Tuhan yang maraja, telah mencampurkan ia, al-bahraini, dua lautan. Kalau satu bahru, ya. Kalau dua raini, bah. Yanun ni biasa digunakan untuk berdua. Yanun, alif nun, ya. Itu biasa untuk berdua. Jadi dua lautan. Haza, ini, azbun, tawar, uratun, hambar. Wahaza, dan ini,
milhun, masin, ujajun, pahit. Waja'ala, dan telah menjadikan ia bainahuma, di antara keduanya, barzakhon, satu dinding. Wahijron, dan halangan, mahjuro, yang menghalangi. Simak semula. Wa huwallazi marajal bahraini, dan dialah Tuhan yang telah mencampurkan ia akan dua lautan. Haza azbun furat, ini tawar hambar. Wa haza milhun ujaj, dan ini masin pahit. Wa ja'ala bainahuma, dan telah menjadikan ia di antara keduanya barzakhon, satu dinding. Wa hijran mahjura, dan halangan yang menghalangi. Ya, dulu ya Nabi SAW, dia tak jumpa lautan yang disebutkan ini. Ya, dan Al-Quran dah menyebut ya adanya dua lautan. Satu air tawar, satu air masin. Di antara air tawar dengan air masin ni nampak satu garisan, seolah satu dinding. Ya, biasa video-video tu dah keluar tapi tak tahu kat sebelah mana ya. Siapa yang tahu kat sebelah mana tu ada sekarang ni dah dijumpai. Ya, ada satu video dikeluarkan. Ya, kapal tu lalu. Ya, lalu di lautan tu. Betul-betul dia lihat kekaguman. Sebesar-besar lautan tu, ya, ada satu lautan air yang sama satu lautan itu. Ya, satu color lain, satu color lain. Ya. Satu air tawar, satu air masin. Tapi tak bercantum. Ya, macam satu garisan. Itu yang kagum. Ya, dilihat cukup kagum. Kat mana tu siapa tahu. Ya. Kalau siapa tahu boleh buka mic bagi tahu. Saya terlupa dia punya apa? Apa dia tempat itu ya. Ada keluar video ya, tentang cerita kebenaran Quran ini. Dulu mereka tak jumpa. Mereka hanya menggambarkan begini. Air daratan turun ke lautan. Ya, air daratan ni ialah air tawar turun ke laut. Ya, air laut tu masin. Tapi air tawar yang banyak turun ke laut tak menjadikan air tawar tu masin. Dan air laut yang ya ke daratan tidak menjadikan air darat itu ya masin. Ya. Jadi air tawar tak menawarkan air masin tak menawarkan air tawar. Itu gambaran mereka dulu. Ya. Tapi rupanya memang benar-benar wujud seluas-luas lautan tu. Ya, ada air tawar dengan air masin. Ya, bertembung tapi tidak ya bercantum. Macam ada satu garisan. Color pun berlainan. Ini memang ya memang betulnya. Memang maknanya Al-Quran ini dapat dibuktikan wujudnya lautan ini. Sekarang orang dah jumpa. Tak. Laut mati itu laut masin pekat. Ya. Ini lautan besar betul. Ya, lautan mati itu dia lautan yang kalau kita ni tasik sebenarnya, ya.
Kalau lautan mati itu kerana dia luas, ya dia anggaplah sebagai laut. Hmm. Dia tidak bercantum, lautan mati tak bercantum dengan lautan besar. Ya. Macam tasik. Kalau kita kan tengok kalau kat Indonesia tasik apa namanya yang besar tu? Alah lupa. Hmm. Tasik tu Danau Toba lupa. Danau Toba. Kalau Danau Toba tu kan dia punya tasik seluas-luas dipandang macam laut. Seluas-luas. Tapi tasik. Macam itulah ibarat lautan mati. Dia tak bercantum dengan laut. Ya. Macam Danau Toba tu dia tak bercantum dengan laut. Ya. Jadi ya, yang ini lautan besar, bukan lautan kecil, lautan besar betul. Ya. Tak apa kalau siapa jumpa video tu, tunjukkan dia punya video tu. Ya. Memang wujud rupanya. Ya, padahal Al-Quran ini, zaman turunnya Al-Quran ini mereka tak dapat gambarkan. Sebab mereka ya tak sampai ke lautan ni. Ya. Tapi lautan dah bagi tahu. Al-Quran dah bagi tahu. Jadi ini yang dia tekan kebenaran Al-Quran bukan bohong. Ya. Yang pelik tu seolah ada satu garisan yang tak boleh bercantum. Cantik ya, lurus. Antara air yang berlainan warna ni. Ya. Contohnya air apa? Air masin ni berkala biru. Ya, air yang tak masin ni berkala putih. Nampak jelas. Macam tu, ya. Ini kagum kan? Ya. Baik. Itu nak menunjukkan ya kebenaran Al-Quran. Walaupun tidak dapat nak dibayangkan oleh orang yang masa turunnya Quran, tapi sekarang dapat ditafsirkan oleh orang yang hidup sekarang. Baik, sambung lagi. Wa huwallazi. Dan dialah Tuhan yang khalaqa telah menciptakan ia. Minal ma'i daripada air. Basharon akan manusia. Faja'alahu maka telah menjadikan ia akannya. Nasaban pertalian darah. Wasihron dan pertalian perkahwinan. Wakana dan adalah ia Rabbuka Tuhan engkau Qadira amat berkuasa. Baik, saya masuk mula. Wa huwallazi khalaqa minal ma'i basharon. Dan dialah Tuhan yang telah menjadikan ia daripada air akan manusia. Iaitu air nutfah ataupun air mani tadi. Jadi seorang manusia yang sempurna sifatnya. Daripada hujung rambut, hujung kepala sampailah ke hujung kaki. Dengan keadaan yang begitu rapi, seni, dan tahan berpuluh-puluh tahun. Kenderaan kita pun kadang 30 tahun pun dah macam nyok-nyek macam-macam. Tapi manusia punya enjin ni dah puluh tahun masih tahan lagi. Bayangkanlah kalau umur 80 tahun masih okey lagi, boleh makan, boleh minum kan, contoh. Tak ke satu perbuatan yang begitu seni.
ya boleh tahan lama, ya. Bayangkanlah satu ya mesin pun ya kalau terus menerus berjalan ya habis, rusak, ya. Tapi ya manusia boleh tahan sampai berpuluh-puluh tahun. Diciptakan daripada hanya setitik nutfah, ya, jadi seorang manusia yang sempurna. Kemudian faja'alahu, maka telah menjadikan ia akannya nasaban. Ya, nasab, kita sebut satu nasab. Itu pertalian darah. Macam contohnya kita adik-beradik ni, ya, dikatakan sebagai nasab. Ya. Kemudian daripada ya anak-anak buah kita, itu daripada nasab. Ya. Bukan itu saja, wasihron, dan pertalian perkahwinan. Jadi bila dah berkahwin pula, kita dah ada satu lagi pertalian keluarga, pihak suami. Kalau isteri, pihak isteri. Ya, dah jadi satu keluarga yang besar. Daripada keluarga kita sendiri dicantumkan dengan keluarga, ya, pihak isteri atau pihak suami. Dah jadi ya satu pertalian lagi. Itu dikatakan daripada seorang basyaron, seorang manusia, ya, kemudian ia ada keturunan nasab dan juga ada pertalian sihra, iaitu pertalian perkahwinan. Wa kana rabbuka qadira, dan adalah Tuhan kau amat berkuasa. Ya. Sebab itu seseorang itu fokus dia keluarga sendiri, ya, kemudian keluarga pihak suami atau pihak isteri. Ya, ada dia fokus kepada orang lain pula. Tahu tak dia keturunan dia siapa, adik-beradik dia siapa, itu ini ada. Tak dapat nak fokus kan. Ya. Puan Zaleha punya keturunan apa punya hubungan keluarga contohnya. Ya, setahu setakat ya Puan Zaleha saja. Ya, contohnya, ya. Jadi ya kita tak tahu dia perkembangan daripada pihak suami dia, ya, pihak Zaleha sendiri kita pun tak tahu perkembangan dia. Jadi kita ni pun terhad, ya. Dalam segi itu pun kita terhad. Hanya pertalian kita yang kita tahu nasabah dengan sihra saja. Itu yang paling kuat, ya. Wa kana rabbuka qadira, dan adalah Tuhan kau amat berkuasa, ya, menjadikan kita ramai berkeluarga, ya. Itu kuasa Allah Taala. Wa ya'buduna, dan sambung lagi ya ayat yang ke-55, wa ya'buduna, dan mereka sembah, min daripada, dunillah selain Allah, mala apa yang tidak, yanfa'uhum, ia memberi manfaat kepada mereka, wala yaduruhum, dan tidak ia memberi bahaya akan mereka. Wa kanal kafiru, dan adalah orang kafir, ala rabbihi, atas Tuhannya, zahira, yang menentang. Baik, saya masuk mula. Wa ya'buduna min dunillah, dan mereka sembah daripada selain Allah. Malah apa yang tidak yanfa'uhum, ia memberi manfaat kepada mereka, wala yaduruhum, dan tidak ia memberi bahaya akan mereka. Ya, buktinya orang-orang kafir ini dia mengibadahi selain Allah Ta'ala berupa berhala. Berhala yang diperbuat, yang diukir, yang dilukis, yang hias, semua itu
sebenarnya tak dapat memberi manfaat sedikit pun kepada mereka dan tidak dapat memberi mudarat. Ya. Berhala itu kalau seandainya patah tangan, dia tak dapat nak kembalikan tangannya. Maka manusia juga yang tolong sambung. Ya, pokok 4 kuil, dia pecah kuil tu. Ya. Kepala-kepala berhala banyak tanggal. Ya. Dapatkah berhala-berhala itu dia memperbaiki dirinya? Tak dapat. Ya. Itu yang dikatakan berhala-berhala itu tidak dapat memberi manfaat dan tidak dapat memberi mudarat sedikit pun. Kalau tu tak turun hujan, adakah berhala boleh turunkan hujan? Ya. Begitu juga sebaliknya. Kalau hujan terus-menerus, dapatkah dia memberhentikan hujan? Pun tak dapat. Itulah sifat berhala yang disembah oleh mereka. Ya, tapi mereka dikudai oleh syaitan. Syaitan menganggap bahawa berhala itulah ya, Tuhan yang akan menyampaikan kepada Tuhan besar. Jadi sebagai perantaraan. Ya. Kalau ya, kita tak percaya, contohnya lah, kalau tak percaya berhala-berhala yang disembah oleh orang musyrikin, kita ganggu dia, ya, nanti ada efek kat kita. Contohnya misal kata seorang tu ganggu berhala tu, nanti balik tak boleh kencing, tak boleh berak. Ya, perut terus kembung. Contohnya. Ataupun balik meracau. Siapa kata tak boleh memberi bahaya? Tengok. Ya, dia kacau berhala tu tampar balik. Sehingga orang tu meracau. Sehingga orang tu tak boleh kencing, tak boleh berak. Kenapa? Kata ayat ni kata tak boleh memberi manfaat, tidak boleh memberi mudarat. Ya? Jadi, kena faham. Berhala pada asalnya, dia tidak yang kosong, yang baru lagi. Tak ada apa-apa. Ya? Kalau kita angkat, kita pikul, kita buang kat sungai, tak ada apa-apa. Ibarat kita buang anak patung macam itulah. Tapi jangan disembah. Bila disembah, ya ada jin dah duduk kat situ. Jadi penunggu. Jin yang kafir ni duduk kat situ, dia bersila. Bersila kat situ. Wah, dia gelakkan manusia. Sembah dia. Seronok dia. Ya, kena sembah dia manusia. Jadi, ya dialah yang menunggu, jadi mempertahankan tempat itu. Jadi bila manusia-manusia yang tidak kuat akidah sebagaimana Nabi Ibrahim, kalau dia tidak kuat sebagaimana kekuatan Nabi Ibrahim, jangan main-main. Kita terajang berhala tu, penunggu tu terajang kita balik. Itu yang balik meracau lah, balik apalah. Ya, tak boleh buat apa-apa. Kena ingat. Jadi kalau kita nak buat, kita sendiri ada kekuatan akidah. Macam mana kekuatan akidah Nabi Ibrahim. Ya, jangan ikut nafsu waktu kita memperlakukan berhala tu. Ya, kita bersebutlah nama Allah, sebut bismillah, sebut tawakal. Ya. Kita cakap dengan dia macam Nabi Ibrahim cakap dengan berhala tu. Hai tuan-tuan tak nak ke pergi sama-sama ke pesta tu? Ya, kenapa tuan-tuan tak nak ikut? Tuan-tuan ni pekak ke, bisu ke? Barulah dilentung dia Nabi Ibrahim. Macam tu. Ya? Ini ya, kita main bantai ya. Itu yang kena. Ya? Kalau berhala tu baru, tu tak apa. Itu saya kata kalau baru, tu tak apa. Yang lama dah disembah, jangan main-main. Ya? Dah ada penunggu. Siapa penunggunya? Jin. Jin kafir. Ya. Wa kanal kafiru ala rabbi zahira. Dan adalah orang kafir atas Tuhannya yang menentang. Zahira ini, ya, kalau makna menentang tu lebih tepatlah kerana orang kafir ini menentang Allah. Sebab disekutukan Allah. Yang kedua kadang diberi makna ya, dengan makna ya, penolong. Maknanya orang kafir ni ya, ditolong oleh syaitan untuk mentaati berhala itu. Bagi mendurhakai Allah. Jadi, ya, ditolong, dibantu oleh syaitan. Untuk apa? Untuk menentang Allah. Itu maksud yang kedua. Kalau kita terus orang kafir atas Tuhan yang menentang, kita dah fahamlah.
Memang orang kafir ni menentang Allah Ta'ala. Allah suruh sembah dia, dia sembah berhala. Ya. Baik, sekarang tengok pada ayat Zahira ni, apa perkataan 3 hurufnya Zahira ni, ya? Tengok pada 3 huruf dia apa, Zahira. Buka mic, Yang nak cakap buka mic. Zahira, apa nak ambil perkataan dia? Zohara. Pergi buka kamus, tengok Zohara. Ha dengan ro. Tengok kamus. To, zo, ain, ghain. Ambil to, zo. Lepas zo, carilah ha. Lepas zo, cari ha. Yang lain boleh buka mic-nya kalau nak cakap. Ini mic Puan Haja Fatimah ni dia ada bising sikit. Okey, cantik. 219. Tengah-tengah sebelah kiri. Tengah-tengah sebelah kiri. Tengok tengah-tengah tu, Zohara yazharu zuhuron. Dengan makna asalnya ialah zahir. Nyata, terang. Zahir, nyata, terang. Itu asal kita nak cari perkataan Zohira. Kena carilah perkataan itu dulu. Kemudian 220 pula. 220. Muka surat 220. Sebelah kanan. Zohara yazharu zohron. Baris ketiga. Dengan makna di sini menaiki rumah. Okey. Kena ambil bawah. Bawah lagi. Iaitu perkataan Zohara juga. Zohara yazharu zoharatan. Kuat. Belakangnya. Kuat belakangnya. Jadi kita ambil yang tadilah, yang mula-mula tadi. Kita ambil yang mula-mula tadi. Yang muka surat 219. Kita ambil 219 tadi, tengah-tengah. Kita ambil dengan perkataan zahir, nyata. Okey. Sekarang ni kita nak jadikan isim fa'il. Zohara yazharu zuhuron. Muka surat 219. Okey. Kalau isim fa'ilnya, macam mana kita nak buat? Panjangkan zo, kemudian baris bawah. Apa nak bunyikan? Buka mic. Zohiron, Zohirun. Bukan ron, Zohirun. Maaf Puan Fatimah punya mic ni kalau dibuka bising sangat. Tengok. Bising. Ni okey. Ni okey. Kadang dia terlalu bising. Kenapa? Ni okey. Jadi sekarang ni apa dia punya apa? Zohirun. Zohirun isim fa'il. Kalau isim maf'ul maz tambah mim, mazhurun. Okey, mazhurun. Mazhurun maknanya yang dilahirkan atau yang dinyatakan. Okey. Zahirun, mazhurun. Kalau kita nak jadikan fi'il amar dan nahi, tengok mudhari'. Yazharu. Macam mana jadikan amar dan nahi? Yazharu. Janganlah tukar-tukar jadi hir pula. Kan ha atas. Izhar.
Ha tu kan atas, ya. Izhar. Ambil ha tu, ha atas. Kalau atas bunyi har, atas. Har, izhar. Nahinya? Nahinya? La tazhar. Okey, okey saya nak tengok terjemah yang tepat mengikut sorof. Contohnya kita ambil satu perkataan, kita katakan nyatalah. Nyata ya. Zoharo. Kalau nyata fi'il madi apa? Zoharo. Fi'il madi, nyata. Telah nyata ia. Kalau mudhari? Ia nyata. Okey. Kalau dia isim fa'il? Isim fa'il. Fa'il. Yang nyata. Isim maf'ul? Yang dinyatakan. Kalau isim fa'il yang, kalau isim maf'ul yang di. Itu panduan-panduan tu ya, kena tulis ya. Kalau fi'il amar? Nyata? Nyatalah. Nyatalah. Nyatalah, nyata. Nyatalah oleh engkau. Kalau nahi? Jangan engkau. Jangan engkau nyatakan. Jangan engkau nyatakan. Ya. Okey, kerana kita dah jumpa perkataan yang yang biasa-biasa dalam ruangan ini, maka kita tengok muka surat 218 sebelah kanan, ya, agak-agak tengah ke atas sikit. Sampai tengah atas sikit. Perkataan zolama yazlimu. Zolama yazlimu zuluman. Jumpa tak? Jumpa ya. Sebelah kanan, tengah atas sikit. Zolama yazlimu zuluman, zolman mazlimatan. Itu man tu dengan tan tu itu semuanya masdar. Baik. Kalau makna dia zalim, kita terjemah zalim senanglah. Zalim, kalau madi apa? Zolama. Kata. Salah. Dengar soalan. Ya. Zolama, makna asal ialah kita terjemahkan zalim. Kalau zolama madi, apa terjemahan dia? Zolama. Terjemahan dia. Telah, ada telah. Kalau fi'il madi kan ada telah. Telah zalim ia. Kalau mudhari, yazlimu? Ya zalim. Kalau masdar, zulman? Kezaliman. Kezaliman. Masdar tu kena sesuaikan makna ya. Kezaliman. Okey, barulah kita buat fi'il madi, kita kena buat dua. Pertama isim fa'il, yang kedua isim maf'ul. Kalau zalama isim fa'il? Zalimun. Okey, zalimun. Kalau isim maf'ul? Mazlumun. Okey. Sekarang saya nak tanya makna. Kalau zalimun apa makna? Yang zalim. Kalau mazlumun? Yang dizalimi. Okey, sekarang fi'il mudhari kita kena buat dua juga, iaitu amar dan nahi. Yazlimu. Apa nak jadikan fi'il amar? Izlim. Sebab lam bawah li bunyi lim. Jadi izlim. Nahinya? La tazlim. Cuba terjemahkan izlim. Oleh engkau. Zalimlah oleh engkau. La tazlim. Jangan engkau zalim. Ya. Okey.
Kita tengok lagi perkataan yang lain ya dalam ayat Quran. Ada perkataan tadi satu iaitu ya hijron mahjuro. Dulu tu sama tu. Hijron mahjuro. Apa nak cari tiga hurufnya? Ayat 53. Al-Quran. Ujung sekali. Ayat 53. Hijron mahjuro. Ha, jim, jangan jangan bariskan sebab bariskan selalu salah. Sebut huruf. Macam tu. Ha, jim, cuba cari. Lepas ha cari jim, ya. Lepas ha cari jim, ha jim. Jumpa tak? Ya. Jumpa tak ha? Dah jumpa ha alif, cari ha alif, ha ba, ha jim. Lepas ha jim cari ha jim ro. Ya. Ha jim. Jumpa? 67. Cuba tengok 67 ada tak? Muka surat 67. Cuba cari 67. Ada tak di situ? Ha jim ro. Jumpa? Ha besar ke tu? Ha kecil? Baris yang ketiga. Baris yang ketiga. Baris yang ketiga kiri. Muka surat 67. Yang atas baris yang ketiga. Hajaro, hu tu tinggalkan ya. Hajarohu, hu tu tinggal. Tak, hu jangan sebut. Hajaro saja. Hajaro yahjuru jah. Apa pula jahron pula? Bukan jahron, hajron. Betul kan baris dia tu? Hajron. Bukan jahron ya. Jim tu. Jim tengah. Jim tengah, hajron. Betul kan? Hajron. Ya, maknanya melarang, merintangi. Ya, itu dikatakan dia merintangi atau halangan. Ya. Itu yang kita sebut tadi mahjuron tadi. Okey, sekarang ni kita tengok hajaro. Apa makna hajaro kalau kita makna tadi halang? Kalau mana halang? Tak hajaro. Fi'il madi, halang. Maknakan halang. Kalau madi? Kan saya dah bagi makna halang. Kenapa larang lagi? Halang. Ikut Quran. Telah halang ia. Kalau mudhari? Ia halang. Kalau masdar? Halangan. Siapa sebut halangan? Halangan. Okey, kalau sekarang bila jumpa madi buat dua isim fa'il dan isim maf'ul. Hajaro. Isim fa'il? Hajirun. Isim maf'ul? Mahjurun. Jadi yang kita jumpa dalam Quran tu mahjurun, itu isim maf'ul. Dalam Quran tu dah berbaris berubah. Mahjuro. Dia ikut ayat lah. Kalau ikut ayatnya, dia ke baris akan berubah. Kadang jadi ron, kadang ren. Tapi kalau dalam pelajaran sorofnya, kita kena bunyikan dulu tanwin. Mahjurun. Apa makna kalau hajirun? Isim fa'il. Yang menghalang. Kalau mahjuro? Yang dihalang. Itu kata kita terjemahkan yang menghalangi. Ya.
Maknanya itulah isim maf'ul. Kalau yahjuru, kita nak jadikan dua juga, amar dan nahi. Yahjuru, uhjur. Nahinya la tahjur. Apa makna uhjur? Halanglah oleh engkau. La tahjur, jangan engkau halang. Ada satu perkataan yang kita biasa jumpa, ya, dalam Quran pun selalu kita jumpa, ya. Iaitu ayat yang muka surat 66 atas baris yang ketiga. Habito. Habito yahbatu habeton. Ini biasa dalam Quran dengan makna, ya, terhapus, gugur, ya. Jadi di sini mana sia-sia, tak berhasil, hapus, binasa. Okeylah, kita ambil satu perkataan hapus. Ya, hapus. Habito. Apa makna habito? Telah hapus ia. Yahbatu? Ia hapus. Habton. Masdar daripada hapus. Penghapusan. Mana boleh tak yang tu untuk isim fa'il. Penghapusan. Okey, macam mana nak buat fi'il madhi kepada isim fa'il dan isim maf'ul? Habito. Cuba buat. Isim fa'il. Habitun. Okey. Panjangkan ha tu, habitun. Kalau isim maf'ul? Mahbutun. Okey. Kalau fi'il mudhari kita jadikan dua juga, amar dan nahi. Cuba buat yahbatu. Ihbat. Nahi la tahbat. Ya. Dan satu perkataan kadang kita jumpa selalu dalam hadis, ya. Perkataan ini iaitu muka surat 67 sebelah bawah kiri. Baris yang ketiga daripada bawah. Bising Ban Fatimah. Ajar Fatimah punya mic bising. Jumpa tak? Hajama yahjumu hajman. Selalu dalam hadis, kalau kita baca hadis, kita jumpa perkataan bekam. Inilah perkataan bekam dia. Membekam. Hajama apa makna? Kalau perkataan membekam. Hajama. Kalau telah membekam ia. Yahjumu, ia bekam. Ia membekam pun boleh. Hajman, bekaman. Ya, bekaman. Ya. Okey, jadikan fi'il, ya, isim fa'il dengan isim maf'ul daripada perkataan hajama. Hajimun, satu lagi isim maf'ul. Mahjumun. Hajimun, mahjumun. Okey, kalau fi'il mudhari kita buat dua, iaitu amar dan nahi. Cuba buat. Amar dan nahi. Uhjum, okey. La tahjum. Okey, dalam segi makna pula, kalau isim fa'il hajimun, apa nak beri makna? Yang membekam. Kalau mahjumun, yang dibekam. Kalau fi'il amar, uhjum, bekamlah oleh engkau.
La tahjum, jangan engkau bekam. Ya. Okey ya, untuk latihan sendirilah, latihan sendiri ayat 53 ya. Cari perkataan ya, barzahon. Ayat 53 ya, barzahon. Jumpa tak? Barzahon. Satu lagi awal ayatnya maroja. Maroja. Ya. Kemudian satu lagi di sini cuba cari perkataan ya, milhun. Milhun. Ayat tu juga, ayat 53 juga, milhun. Mana masin? Mana masin ya, milhun. Jadi okey, sekarang sini kita sebut dulu perkataan barzahon. Apa nak cari perkataannya, hurufnya? Barzahon. Baroza. Carilah baroza dulu. Ya, sebenarnya dia 4 huruf tu barozaiho. Tapi tak adalah kita kan jumpa barozaiho, kita kena cari baroza dululah. Cari dulu tu baroza tu. Kemudian milhun, apa perkataan dia? Mim lam ha. Maroja tu perkataan dia. Maroja tu perkataan dia. Mim rojim tu perkataan dia. Itu buat sendiri ya. Tengoklah. Buat latihan sendiri, tengok macam mana boleh buat dia. Tengok dalam kamus ya. Jadi sekadar itu dulu kita punya kuliah, insya-Allah kita sambung semua. Ya. Subhanakallahul azim.